Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang dihormati Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya kasihi, pada segenap asatizah para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahumullah. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Tuhfatul Muwaffiqin karya Syekh Syakir Bajari. Kita mula pada muka surat 94 insyaAllah. Soal: apabila seorang taubat daripada maksiat dengan segala syaratnya. Ia ada orang taubat daripada maksiat dengan segala syaratnya, kemudian ia jatuh pula kepada maksiat itu. Maksud dia buat maksiat itu balik. Dia ada orang dah taubat, tapi dia pergi buat maksiat itu balik, ulang balik maksiat tersebut. Adakah batal taubatnya daripada maksiat itu atau tiada? Kira taubat yang pertama tadi, kan itu suatu ibadah kan? Sebab dia bertaubat dari dosa dia. Ini adalah suatu ibadah kan? Pertanyaan dia, maka apakah taubat tadi itu dianggap sebagai batal sebab adanya maksiat yang baru yang sama diulangnya, berarti dia dah langgar taubat dah di situ? Itu pertanyaannya. Daripada maksiat itu atau tiada? Dan adakah kembali maksiat itu atau tiada? Kira-kira maksiat itu kembali, itu dianggap bahawa dia asi baru, dia asi yang lama, berbuat maksiat yang lama, atau macam mana dalam arti maksiat dia akan kembali, dianggap berdosa balik, atau macam mana? Jawab: tiada batal taubatnya daripada maksiat itu. Jadi jawapan dia, taubat yang pertama tadi itu tak batal. Maksudnya masih dianggap. Jadi dia tidak batal. Tiada kembali maksiat itu. Jadi maksiat yang dia buat maksiat, dia taubat, maksiat itu tak kembali. Jadi yang dia buat, yang dia dah bertaubat, yang sepatutnya diampunkan dosanya, sebenarnya serah kepada Allah SWT lah. Dalam dia, apakah dia kembali? Asasnya tidak. Tiada kembali maksiat yang ia taubat daripada itu. Tiada kembali maksiat itu dan tiada kembali maksiat yang ia taubat daripada itu. Dan kembalinya kepada mengerjakan maksiat itu suatu maksiat yang lain pula. Jadi justru maksiat yang dia buat baru tersebut, itu dikira suatu maksiat. Itu yang dianggap sebagai salah satu maksiat. Maksiat yang baru lah. So dia dihitung daripada maksiat yang kedua tadi. Jadi yang lama tu dia dah diampunkan tu, yang dipegang, yang dah diakui sebagai taubatnya, jadi ia tidak kembali. So dia dianggap sebagai ada maksiat baru. So maksiat baru tu sebagai dosa. Dan kembalinya kepada mengerjakan maksiat itu suatu maksiat yang lain. Wajib atasnya taubat daripadanya dan sahlah taubatnya. Jadi dalam kes ini wajib bagi fulan tersebut untuk bertaubat atas maksiat yang baru tadi, atas taubat daripadanya dan sahlah taubat. So taubat yang kedua ini juga sah kalau dia tahu. Bukan berarti kalau dah pernah bertaubat, buat maksiat lagi, ni taubat dah tak diterima, tak. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu. Dan sahlah taubatnya yang kedua apabila diperoleh segala syaratnya. Dengan syarat, semua syarat-syaratnya kena cukup. Semua syarat-syaratnya kena cukup. Jadi maksudnya syarat-syarat taubat itu cukup, InsyaAllah tak ada masalah.
Demikianlah dikiaskan yang ketiga dan yang keempat dan yang seterusnya. Jadi beginilah kena dikiaskan. Kiaskan yang ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi perlu dikiaskan. Soal, adakah wajib membaharui taubat apabila ingat akan dosa yang ia telah taubat daripadanya? Jadi sekarang muncul soalan yang baru. Yang ini wajib ke memperbaharui taubat apabila ingat akan dosa yang ia telah taubat daripadanya. Ada orang buat dosa, buat satu maksiat. Lalu dia bertaubat daripada maksiat tersebut. Jadi ini maksiat, aku bertaubat dah tak nak buat. Dan dia dah berubah. Dah baik. So maksiat tu dia dah tinggalkan. Dah lama. 10 tahun ke, 20 tahun ke, 30 tahun ke misalnya. Setelah 30 tahun atau 20 tahun, tiba-tiba dia teringat balik dengan maksiat tersebut. Dia terkenang balik dengan maksiat tersebut. Dia teringat balik dengan maksiat tersebut. So apakah dia kena ada taubat balik? Teringat juga. Iaitu apa? Apabila teringat, saya terlintas dalam fikiran dia maksiat tersebut. Bukan dia buat pun, dia teringat. So macam mana? Jawab, tiada wajib memperbaruinya, tetapi yang demikian itu sunat. Tak wajib sebab dia dah taubat, ini ingat saja. Cuma tazakkur, beringat. Beringatlah kita panggil. Beringat itu sunat lah. Maksud beringat ni, ialah kita letak dalam hati kita, nak taubat kan. Beringat ini sunat. Itu sunat. Jadi inti dia tuan-tuan dan puan-puan, taubat ini memang Allah sediakan bagi umat Islam, bagi syariat kita, kepada seluruh umat Islam sebagai peluang kedua, ketiga, keempat. Peluang kedua, ketiga, keempat dan lebih. Maksud dia peluang tu, kalau ada maksiat, taubat. Manusia ada salah, buat salah. Manusia ada kekurangan, ada kekurangan. Manusia ada, ada syahwat, buat maksiat. Cuma, na'udzubillah min zalik, yang bahaya apabila orang tersebut dia ini enggan bertaubat lebih teruk. Jadi maksiat haram, tak boleh buat, haram, jangan buat. Tak boleh disebabkan na'udzubillah min zalik, yang kita dah bahas kan pertemuan yang lalu. Tak boleh. Cuma bila manusia terbuat maksiat, dia taubat. Bila dia buat maksiat, dia taubat. Dia tersalah, dia bertaubat. Dan bila dia bertaubat, dia sepatutnya dah bersih dari maksiat tersebut. Kalau dia buat maksiat lagi, kena taubatlah. Apakah berarti tak apa ustaz buat maksiat nanti taubatlah? Itu tak lagi baik. Sebab apa? Kita tak tahu bila kita meninggal. Na'udzubillah min zalik. Dan yang kedua, takut taubat kita yang kita anggap taubat itu bukan taubat. Sebab kita buat macam taubat. Niat tu dah tak betul. Jadi contoh dia, tak apa, buat maksiat nanti taubat. Contoh dia. Sekali dia buat maksiat terus meninggal, macam mana? Su'ul khatimah. Atau paling tidak membawa dosa yang dia belum bertaubat. Jadi macam saya kata ni, orang tersebut dia buat maksiat sebab dia ingat ada taubat, dia boleh bertaubat di akhir. Pada umur dah 70 misalnya, 80, nak tunggu dah nak meninggal baru nak taubat. Kalaulah tiba-tiba sebelum meninggal dia dah tak sober dah. Sebab orang yang nak meninggal ni punya akal rasional ni dah tak boleh rasional. Akal rasional ini sudah tidak boleh rasional.
Maksud dia apa? Jadi akal dia ni sudah berada di dalam antara sedar dan tidak. Dia dah yang keluar hanya tabiat. Apabila yang keluar tabiat dia, maka kalau tabiat dia jahat, jahat lah yang keluar. Apabila tabiat dia yang baik, baik lah yang keluar. Kalau orang selalu biasa mengucapkan kalimat yang buruk, buruk lah yang keluar. Apabila orang mengucapkan selalu yang baik, baiklah yang keluar. Ini dia tuan-tuan. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah. Taubat sentiasa kita cuba untuk ada. Sebab itu kita kena ada tazakkur. Manusia dah terbuat silap, dia bertaubat. Dia azam dengan taubat dia itu untuk sentiasa beringat dan tidak mengulanginya lagi. Dan ini sunat. Sebab dia tazakkur. Selalu beringat. Beringatkan diri dia. Beringat. Dah taubat dah. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Misalnya. Tiada wajib membaruinya, tetapi yang demikian itu sunnah. Taubat tadi dah dikira, so tak wajib untuk tajdid taubat, memperbarui taubat. Jadi kita dah nak khatam ni, insya-Allah minggu depan kita bawa kitab baru dah. Masailut Tauhid, insya-Allah, karangan Syekh Saman Kati. Karangan Syekh Saman Kati boleh ada dijual di Akademi Jawi Malaysia, tapi boleh nanti kita beli bundle ke something dan dapat dari Bilal lah, insyaAllah. Di Bilal boleh beritahu berapa jumlah dia. Jumlah buku saya orderkan. Masailut Tauhid karangan Syekh Saman Kati. Syekh Saman Kati ini, Syekh Muhammad Saman Kati adalah seorang ulama Perak yang terkenal, murid kepada Syekh Abdullah Fahim. Murid kepada Tuan Guru Colan kalau tak salah. Sempat untuk ilmu dengan Tuan Guru Colan, ulama besar Batu Gajah kalau tak salah. Tapi yang jelas dia murid kepada Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim guru dia. Jadi Syekh Saman Kati ini, Syekh Muhammad Saman Kati, beliau di Perak banyak mengajar. Dan murid-murid dia Masya Allah, termasuk hari ini adalah di Perak sana, terkenal-terkenal, tuan guru pondok dan lain-lain. Beliau mengarang beberapa kitab yang penting. Contoh dia Masailut Tauhid. Itu kitab uraian dia agak panjang di dalam akidah Asy'ariyah. Juga yang dia karang juga kitab yang berjudul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa nama kitab dia? At-Tasawuf. Kitab At-Tasawuf. Ini mengaji di Negeri Sembilan lah. Saya mengajar di Negeri Sembilan, kitab Tasawuf. Kitab Tasawuf tersebut oleh Syekh Saman Kati juga. Beliau cerita perjalanan beliau. Yang dulu awal-awalnya darah muda ni macam tolak tasawuf. Ceritalah. Tapi bila dia pergi mengaji kat Mekah, dia sempat mengaji kat Mekah, Masjidil Haram. Dia mengaji dengan Syekh Said Alawi Al-Maliki. Syekh Said Alawi Al-Maliki, ayahanda kepada Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi anak dia, cucu dia bernama yang sekarang hidup lagi tu, cucu dia nama dia Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Ahmad bin Muhammad bin Alawi. Kalau Syekh Saman Kati ngaji tu dengan Syekh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dia sempat mengaji ngambil dari beliau. Syekh Alawi ni alim kabir lah. Dia ni ulama besar Mekah, muhaddis terkenal besar. Syekh Muhammad pun hebat. Syekh Muhammad ni yang mengarang kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, notion that must be corrected. Sehingga iaitu pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan. So isu-isu yang dibahas adalah isu-isu yang perkara khilaf dibid'ahkan oleh orang-orang tak
bertanggungjawab, disyirikkan, dikufurkan ada sebahagian mereka, maka itu dijawab di dalam kitab tersebut. Mafahim yajib as-sahah. Nah ini. Jadi Syekh Salman Kati pun dia mengarang kitab tasawuf, di mana dia bagi pemahaman dia yang sahih tentang ilmu tasawuf. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Soal, adakah sah taubat daripada suatu dosa serta mengekali akan dosa yang lain? Jadi sah ke sah taubat? Taubat ni sah ke bila dia taubat suatu dosa serta mengekali akan dosa yang lain? Dosa lain tetap dibuat. Contoh dia mungkin ada dosa satu dia buat, dosa A. Lepas tu dosa B pun dia buat, dosa C pun dia buat. Dosa A ni dia dah taubat dah. Tapi B, C ni masih dia belum taubat. Mungkin masih berat lah macam tu. Masih berat kesalahannya. Jika sah taubat daripada suatu dosa serta mengekali akan dosa yang lain. Jawab, sah taubat daripada setengah maksiat serta mengekali akan maksiat yang lain. Jadi taubat sah daripada setengah maksiat, sah. Serta mengekali akan maksiat yang lain, tapi dia masih membuat maksiat yang lain. Taubat yang ini sah, tetap sah, walaupun ada maksiat yang lain. Walaupun maksiat yang dikekalinya itu dosa besar sekalipun, Masya Allah. Jadi A, B, C. A dosa besar, B dosa besar, C dosa besar. A dah taubat, B dengan C masih mengekalinya. Sah tak taubat A? Sah. Dosa besar sekalipun. Kerana sekalian ulama muafakat atas bahawa orang kafir apabila ia masuk Islam dan bertaubat daripada kufurnya serta ia mengkali akan setengah maksiat. Jadi sebab apa? Hujah dia sebab apa? Sebab ada ittifaq, kerana sekalian ulama muafakat, ittifaq. Ittifaq ni kesepakatan. Kalau konsensus itu ijma'. Mungkin ijma' Allah Alam sebab ditulis dalam bahasa Melayu. Kena check balik, recheck untuk confirmation. Maksud kes ini digolongkan sebagai ijma' atau ittifaq. Muafakat atas bahawa orang kafir apabila ia masuk Islam dan bertaubat daripada kufurnya serta ia mengekali akan setengah maksiat. Jadi ada orang kafir masuk Islam, terima tak Islam dia padahal dia masih ada maksiat yang lain. Ini contoh dia. Diterima Islam dia. Itu menunjukkan A, B, C tadi, dia taubat yang A, B, C belum, maka taubat ini diterima. Sebab buktinya ada orang bukan Islam, dia buat, dia buat semua benda-benda yang tak baik sebab dia bukan Islam. Dia masuk Islam tapi dosa B, C, D, E masih belum dia taubat. Dia hanya hilangkan A dalam arti kekufuran tersebut, ditinggalkan kekufuran, dia masuk Islam. Maka kes ini macam mana? Maka dia taubat dia ini diterima, keislaman dia diterima. Lepas tu kita boleh nampak ada orang bukan Islam, masuk Islam. Kadang-kadang bila dakwah ni tak bolehlah nak terih, wajib, susah. Dia nak solat, contoh dia, solat dia tak biasa, beratkan dia, contoh dia kan, baca Fatihah kena Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya dia macam mana, dia baca Arab pun tak betul. Tak betul tu, tak sah solat. Tak boleh dah. Biqadril imkan. Sekadar dia mampu dulu. Ajar dia, tasjid dia. Bagi dia, sebab tu ada zakat, nama dia zakat. Apa nama dia? Mu'allaf. Orang mu'allaf ni maksud dia orang yang baru masuk Islam. Dia orang ni berhak menerima zakat untuk targhib dia kekal di dalam agama Islam. Itu maksudnya. Apabila ia masuk Islam dan bertaubat daripada kufurnya serta ia mengekali
akan setengah maksiat, sahlah taubatnya dan Islamnya. Jadi taubatnya dan Islamnya itu sah. Sahlah taubatnya dan Islamnya. Taubat dan Islamnya itu sah. Dan ia tiada disiksa melainkan atas maksiat yang dikekalinya kemudian daripada Islamnya. Jadi ia tidak disiksa. Dia tidak akan disiksa melainkan atas maksiat. Dia tidak akan disiksa melainkan atas maksiat yang dikekalinya. Jadi ukubah dia, siksa ukubah dia, akibat dia adalah kepada maksiat yang dikekalinya kemudian daripada Islam. Jadi bila dia masuk Islam, Islamnya diterima, maksiat yang dia buat yang lain, ini dia dosa lagi tak bertaubat. Adapun segala maksiat yang diperbuatnya di dalam kufurnya, maka diampuni Allah Ta'ala baginya dengan Islamnya. Macam mana dengan yang dosa-dosa dulu? Dia bukan Islam dari kecil sampai umur 70 tahun. Kufur. Lepas 70 tahun dia masuk Islam. Dia kosong bersih. Lepas kalau dia buat maksiat, itu dikira sampai dia taubat. Sebab itu rezeki kalau ada orang bukan Islam, dia masuk Islam, dia meninggal, mati dalam iman, husnul khatimah. Masya Allah. Tapi tak boleh pula, tak apalah, dia jangan masuk Islam dulu, dan dekat nak mati baru masuk Islam, tak payah solat sekarang. Itu tak betul. Kalau tiba-tiba mati dulu, dia belum masuk Islam, dia dah meninggal dulu, macam mana? Na'udzubillah. Dan bukan hanya itu, bila dia dah dapat hidayah, dah tahu, maksudnya dapat hidayah, dah tahu kebenaran, tapi dia tidak mahu masuk Islam, ini sama dengan orang yang jahilun, langgar. So iman itu mutlak, jadi cepat masuk Islam. Dan ia tiada disiksa melainkan atas maksiat yang dikekalinya kemudian daripada Islam. Adapun segala maksiat yang diperbuatnya di dalam kufurnya, maka diampuni Allah Ta'ala baginya dengan Islamnya. Hubaya, hai sekalian ikhwan, panggil sekalian ikhwan, hendaklah engkau perbanyakkan taubat dan istighfar. Inti dia mesej yang dia nak sampaikan kepada kita semua tuan-tuan dan puan, iaitu kena banyak taubat dan istighfar. Kita kena banyak taubat dan istighfar. Banyak taubat macam mana? Inilah bertaubat, letak dalam hati taubat, jangan berbuat maksiat, taubat. Dan istighfar, banyak astagfirullah daripada segala maksiat. Daripada segala maksiat, istighfar daripada segala maksiat pada malam, pada setiap malam dan siang. Setiap malam dan siang banyak taubat dan istighfar. Dan janganlah engkau jemu daripadanya, dan jangan kita rasa jemu, terasa bosan dengan taubat dan istighfar ini. Janganlah engkau jemu daripadanya, kerana Allah SWT mengasihi mereka. Allah justru mengasihi mereka yang berbanyak-banyak taubat daripadanya. Jadi orang yang banyak taubat dikasihi oleh Allah SWT. Baginda sallallahu alaihi wasallam, apa istighfar yang apa yang dia ni, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang maksud, dan dia memang tidak berbuat maksiat. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam yang bersifat amanah ini, di dalam ilmu terminologi akidah, amanah ini maksud, tidak melakukan dosa, sama ada besar, kecil maupun makruh dan khilaf aula sekalipun. Okey. Ini pun baginda sallallahu alaihi wasallam pernah solat tahajud sampai kaki
rosaklah, kita bagi bengkak ke apa. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, yang dia solat semua ni, ini bukankah apa, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah SWT telah mengampun dosamu yang terkemudian dan yang akan datang, yang terdahulu dan yang akan datang, ta'akhkhar, semuanya dah akan diampunkan." Maka baginda SAW jawab, "Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah aku ini seorang hamba yang banyak bersyukur?" Ini ditolong. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi menunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri banyak istighfar. Maka kita sebagai umatnya perlu banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak bertaubat. Tertengok maksiat, nauzubillah min dzalik, astagfirullah, tak nak tengok lagi, dan lain-lain. Lalu ditutup oleh muallif, wallahu a'lam bis-shawab. Allah jua yang lebih mengetahui dengan yang betul. Wa ilaihil marji'ul ma'ab, dan kepadanya jua tempat pulang dan kembali. Waffaqani Allah wa ikhwani fillah, iaitu semoga Allah memberi petunjuk kepadaku dan juga saudara-saudaraku fillahi, di sisi Allah, li ta'ati wal matabi, bagi ketaatan dan taubat, wa ghafara li wa liwalidayya wa liman yantafa'a bihadzal kitab, dan semoga dia mengampuni bagiku dan juga bagi kedua ibu bapaku dan bagi sesiapa yang mengambil manfaat dengan kitab ini. Ini dituntut. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat kepada semua umat Islam selagi belum ada tanda-tanda kiamat dan juga sebelum sakaratul maut yang pernah kita sebut ghargharah. Tapi insyaAllah kita selesaikan, kita dah selesai mengajar kitab Tuhfatul Raghibin, lama juga dari sebelum COVID sampai sekarang baru khatam. Tapi sebab banyak ya waktu COVID pun banyak cuti, dan insyaAllah sekarang kita istiqamah dalam pada hari minggu depan insyaAllah kita buka kitab Aqidah Baru, Masailut Tauhid dan Guru Haji Samad Khatib. InsyaAllah kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa tunjina bihi min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa fil mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi adadi anwa'ir rizqi wal futuhati ya basna rizqi fi kulli ma sya'a hisab. Ursul alaina rizqa wasi'an min kulli jihatin min khadaini rabbil alamin wa khuluqi bi manfaika wa faraka bi hisab. Allahumma yassir umurana wa dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ma salaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma salaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusra ila usran wa rahmati wa salamun ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana Rabbana hab lana min zurriyyatina wa qurratina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.